Assalamualaikum kepada Miss Azhar dan rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk isu-isu pendidikan di Malaysia. Ini adalah kumpulan 6, Nur Izzati Idiana, Kedua Dawiyah, Nur Rawani, Nur Hadina, Adiana Suha dan saya sendiri, Tengku Nadia. Saya akan memberikan pengenalan untuk isu-isu pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan adalah merupakan satu elemen yang penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, akan tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa. Melalui sistem persekolahan, masyarakat dibentuk dengan memberi pelajaran kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke-21 adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa kelak. Kementerian Pendidikan juga dalam menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh serta mempertingkatkan mutu pendidikan negara yang sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat pada hari ini. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan yang lain. Saya akan menyambung latar belakang. Pertama, sewaktu penjajahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris di mana sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran Inggeris dalam bahasa Inggeris. Hal ini demikian memberi cabaran dan halangan terhadap bangsa Melayu ketika itu kerana majoriti masyarakat Melayu tidak mahir untuk menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Hal ini pula ditambahkan dengan dasar yang dibuat oleh pihak British untuk menyekat kemasukan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris kerana mereka bimbang jika orang Melayu belajar dengan pandai, ia akan membuatkan kedudukan Inggeris tergugat. Seterusnya, pada zaman penjajahan ini, dasar pendidikan terutamanya sistem persekolahan tidak menghasilkan keberkesanan positif, terutamanya untuk perpaduan dan pelaksanaan mempunyai banyak kelemahan kerana British hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kedudukan sahaja. Semasa penjajahan British, pihak Inggeris juga telah mewujudkan sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular Tamil. Kewujudan sekolah vernakular telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan mereka semakin tegang. Laporan Burns 1950 telah menjadi penggerak perubahan kedudukan pendidikan orang Melayu kerana telah bangkit kesedaran semangat nasionalisme selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1946. Kewujudan sekolah vernakular tidak menyumbang ke arah perpaduan kaum di mana antara syur jawatan kuasa Burns adalah sekolah-sekolah vernakular sahaja, iaitu sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil hendaklah dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Masyarakat Cina merasakan kedudukan mereka tergugat dan atas desakan kaum mereka terhasilnya laporan Fun Wu 1951 bertujuan dan berusaha untuk mempertahankan kedudukan masyarakat Cina. Seterusnya, perubahan pendidikan sentiasa berlaku. Ini kerana kehendak rakyat perlu dipatuhi bagi menjamin perpaduan dan kesejahteraan negara. Seterusnya, pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Laporan Razak 1956 yang dikuatkuasa sebagai Ordinan Pelajaran 1957 dan Laporan Rahmat Talib 1960 menjadi perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Akta Pelajaran 1961 pula
bukti usaha murni yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi mengembalikan semula kepercayaan rakyat supaya mereka memahami dasar pendidikan yang dilaksanakan kerajaan demi kepentingan masyarakat Malaysia yang majmuk. Yang kedua, semasa rancangan Malaysia kedua iaitu 1971 hingga 1975 merancang pendidikan negara ditumpukan pada 3 bidang iaitu menyatukan sistem pengajaran bagi menggalakkan perpaduan negara, memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat, memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berdasarkan sains dan teknologi. Seterusnya, saya akan pas kepada Adwa. Terima kasih Rahwani. Sekarang saya akan mulakan pembentangan tersebut. Terdapat pelbagai isu-isu yang terdapat dalam sistem pendidikan ini. Antaranya adalah sistem persekolahan pelbagai aliran. Malaysia masih mengekalkan sistem persekolahan lama sehingga sekarang, iaitu sistem sekolah pelbagai aliran. Sistem sekolah pelbagai aliran terdiri daripada sekolah kebangsaan Tamil dan sekolah kebangsaan Cina. Kejutan sekolah pelbagai aliran telah menjejaskan perpaduan di Malaysia. Datuk Seri Najib bercadang untuk mewujudkan satu sahaja sistem persekolahan, namun ditentang oleh rakyat Malaysia. Punca ketidaksetujuan mereka adalah kerana penggunaan bahasa, iaitu di sekolah kebangsaan mereka tidak menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina sebagai bahasa utama mereka, manakala di sekolah Cina dan Tamil pula mereka tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka. Seterusnya saya akan serahkan kepada Zati. Zati keluar. Internet dia slow kot. Internet dia slow. Boleh cut ke? Tak tahu. I'm try my best. Aduh, boleh cut ke? Agak-agak. Yang ni ada rakam je. Kalau cut boleh kot edit. Boleh je. Tapi tak sure ada suara dekat ni. Wah ni rakam juga. Yes. Oh. Dah ke ni nak sambung ke? Tak Zati. Bahagian B, pemasalahan tulisan Jawi. Yang pertama, persatuan lembaga pengurus sekolah Cina iaitu Donzong menzahirkan rasa tidak puas hati dengan cadangan pembelajaran tulisan Jawi yang bakal dilaksanakan. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah membuat inisiatif untuk memperkenalkan dan mengembalikan kegemilangan tulisan Jawi dan Hot dengan cara disebarluaskan ke sekolah jenis kebangsaan iaitu SJK. Yang ketiga pula, pengenalan tulisan Jawi dan Hot tidak seharusnya dilihat sebagai suatu gerakan Islamisasi kerana ia adalah salah satu dari unsur budaya masyarakat Malaysia sama seperti seni kaligrafi dari kaum-kaum yang lain. Yang terakhir, memperkenalkan tulisan Jawi dan Hot akan melengkapkan kemahiran aspek seni bahasa serta cakupan tema yang dinyatakan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP ke arah mencapai perpaduan dan keharmonian kaum menerusi sikap saling menghargai dan sentiasa menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, saya pas kepada rakan yang lain. Pada bahagian C pula, implikasi pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR secara dalam talian. Yang pertama, pada Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan virus baharu sejenis corona yang menyebabkan wabak COVID-19.
Yang kedua, langkah penutupan semua sektor termasuk sektor pendidikan yang menyebabkan semua sekolah dan pusat pengajian tinggi ditutup. Yang ketiga, dalam usaha untuk memastikan semua murid tidak ketinggalan, pembelajaran dijalankan secara atas talian melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Yang keempat, cabaran besar yang dihadapi oleh pelajar ialah tidak mempunyai gadget atau telefon pintar peribadi, kebolehcapaian internet, ketidakstabilan emosi dan pengurusan masa. Akhir sekali, manakala dugaan untuk para pendidik pula ialah kestabilan platform pengajaran, pentaksiran secara holistik, murid tidak memberi komitmen dan lain-lain lagi. Next. Thank you. Pada bahagian D, pelaksanaan dasar sifar penolakan terhadap murid berkeperluan khas OKU. Yang pertama, kelebihan ini dapat memberi hak sama rata terhadap pelajar khas OKU. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melaksanakan dasar sifar penolakan terhadap murid berkeperluan khas OKU pada tahun 2019. Akhir sekali, seramai 83,000 orang 83,039 pelajar khas telah berdaftar dan akan memastikan jumlah ini meningkat dengan lebih tinggi bagi meluaskan akses pendidikan kepada anak istimewa ini. Seterusnya saya serahkan kepada Adwa. Adwa buka mic. Adwa mic. Sorry, ingat dah buka mic, sorry. Sebaik tahu. Hala tuju pendidikan di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan yang penting dalam membawa perubahan pendidikan di Malaysia sejak sekian lama. Misi KPM ialah membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan memperkembangkan potensi individu. Matlamat KPM ialah melahirkan bangsa Malaysia yang tahan setia, bersatu padu dan menjadi sumber tenaga manusia kepada kemajuan negara. Pada tahun 2006 hingga 2010, Tuan Abdullah Ahmad Badawi melancarkan Pelan Indo Pembangunan Pendidikan PIPP bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu dan berakhlak mulia. Melalui PIPP 2006 hingga 2010 terdapat 6 teras iaitu membina negara dan bangsa, membangunkan modal insan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesi perguruan, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Sistem persekolahan dapat membawa perubahan dan berperanan sebagai alat perpaduan kepada negara. Seterusnya saya akan bagi kepada rakan saya. Sekejap ni ada juga. Sorry. Langkah-langkah pendidikan ke arah perpaduan. Yang pertama, peranan dasar kerajaan memainkan peranan utama dalam membentuk masyarakat Malaysia terutamanya selepas merdeka. Melalui dasar dan strategi dilaksanakan, perubahan demi perubahan kelihatan menjadi utama masyarakat dalam membangunkan negara dan rancang. Peranan dasar terbagi kepada dua, iaitu dasar awam dan dasar pendidikan. Dasar awam merupakan alat yang digunakan untuk memastikan pentadbiran kerajaan berjalan dengan lancar dalam membangunkan negara dan masyarakat. Dasar pendidikan. Kerajaan memainkan peranan dengan semua jenis sekolah kebangsaan termasuk sekolah kebangsaan Cina dan India. Pelajaran di sekolah kebangsaan diselaraskan dengan menambahkan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai mata pelajaran baharu. Yang ketiga, setiap penyampaian adalah pihak pemerintah yang berkuasa penuh
penuh dalam membuat keputusan kerana telah mendapat mandat daripada rakyat. Kerajaan sepatutnya menggunakan segala keperluan yang ada untuk menjadi pihak penyampaian yang efisien sebagai pemberi maklumat tepat dan berinformasi. Hubungan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama serta akan menimbulkan masalah dan konflik dan pergaduhan antara satu sama lain. Oleh itu, menjaga keharmonian negara, masyarakat perlu sentiasa menjaga perhubungan kaum. Seterusnya, oleh Kesimpulannya, kita semua sedia maklum bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, status sosial, kelompok etnik, agama maupun cara hidup. Jadi rakyat Malaysia seharusnya sedar akan kepentingan sekolah sebagai tempat untuk mencari ilmu, membina atas hubungan yang baik, bergaul dengan rakan-rakan daripada pelbagai latar belakang bangsa dan agama. Sekian itu sahaja daripada kami, kumpulan 6. Terima kasih.